cuba ni sikit Cik Intan. Okey, Cik Intan akan berikan sedikitlah pendedahan tentang My View Board ni. Jadi Cik Intan akan record untuk kita punya bengkel malam ni. Jangan risau kalau sekiranya cikgu-cikgu tertinggal ataupun terleft, nanti cikgu boleh tengok balik recording. Kami pun akan berikan beberapa bahan yang lain untuk bantu cikgu untuk pastikan cikgu dapat tahu asas kita gunakan aplikasi My View Board ni dalam PDBC. Okay, sebab kita pun ke arah menghasilkan kandungan-kandungan yang menggunakan integrasi digital. Lebih menarik lah. Apa yang menyebabkan saya suka My View Board ni sebab saya guru pemulihan. Jadi kalau bercerita tentang pemulihan, murid-murid pemulihan ni dia lebih kepada murid-murid yang tidak menguasai asas 3M. Lebih mudah murid yang tercicir lah dalam pembelajaran. Jadi kalau kita menggunakan bahan-bahan yang agak terlalu interaktif, terlalu macam yang murid hanya tengok je. Macam contohnya kita menghasilkan kandungan digital yang budak tengok je. Kita masukkan dalam YouTube, menarik tu memang menarik. Tapi bila dah lama-lama, saya perhatikan murid saya dia macam mudah bosan. Jadi dengan adanya My View Board ni, bila saya cuba buat, saya aplikasikan dengan murid saya lah khususnya, budak dapat buat sekali. Jadi itu yang menariknya malam ni, kita nak berikan pendedahan kepada cikgu. Dalam masa yang sama pendedahan ni memang kami akan buat percuma dan kita akan berikan sijil penyertaan nanti. Okay, so cikgu yang dah berada dekat dalam ni, sharekan link supaya orang lain dapat tahu macam mana manfaatnya menggunakan My View Board. Okay, sekarang ni kalau cikgu nampak dekat paparan saya ni, adalah saya menggunakan My View Board juga untuk sharing session. Untuk malam ni lah saya masukkan terus tu yang saya katakan tadi. My View Board ni boleh jadi macam PowerPoint dan dalam masa sama kita boleh bantu murid menggunakan aktiviti yang dalam My View Board ni secara hands on. Okay, ini tadi Cikgu Intan dan saya. So, kita tengok dulu apa dia punya overview lah untuk malam ni. Jadi kami akan memberikan pendedahan tentang pengenalan My View Board, kemudian kelebihan My View Board, seterusnya bagaimana nak join community dan macam mana cikgu nak sign up nanti. Itu yang asas sebab kalau tak ada cikgu tak sign up, lepas tu cikgu tak download, tu susah untuk cikgu gunakan My View Board ni. Tapi My View Board ni kita ada juga dalam bentuk online yang mana cikgu tak payah download. Tapi dia terhad sikit. Okey. Seterusnya nombor 5 kita ini adalah slot Cikgu Intan. Cikgu Intan nampak macam satu je tapi sebenarnya banyak untuk Cikgu Intan ni. Dia sebab kita ada banyak tools dalam My View Board. Dan seterusnya kita akan pergi overview secara keseluruhan lah. Kami akan tunjukkan dekat cikgu apa yang telah kami hasilkan. Apa yang menariknya, macam mana daripada asas yang kami pelajari itu akhirnya dapat membentuk satu kandungan digital yang digunakan dalam PDPC dan saya pun dah masukkan saya punya inovasi dekat dalam My View Board. Okay. So untuk hari ini kita akan ada 6 lah tadi pengenalan, kelebihan, join community, sign up dan kita akan berikan pendedahan yang panjang lebar sikit tentang tools My View Board, seterusnya overview. Okay. Apa yang kami nak tekankan, My View Board ni senang je, dia lebih kepada visual. Lebih kepada visual yang interaktif, yang fun. Memang fun learning. Sebab saya dah terangkan tadi, bukan hanya digunakan untuk murid sekolah rendah, tetapi boleh digunakan untuk murid sekolah menengah. Sebab contoh kalau ada guru-guru yang sekolah menengah, dia suka menggunakan Padlet, Worklet, semua begitu kan untuk murid hantarkan lembaran kerja dan sebagainya. Tapi untuk murid yang sekolah rendah agak sukar. Terutamanya macam saya, murid-murid pemulihan, murid pendidikan khas, guru-guru prasekolah, dia ada keterbatasan kalau menggunakan aplikasi yang agak
mencabar minda mereka lah yang macam orang kata beraras tinggi. Tapi kalau untuk My View Board ni, semua lapisan boleh. Saya percaya kalau untuk pensyarah pun sebenarnya boleh mereka gunakan. Cuma dia kena ikut aras murid lah, aras pelajar-pelajar mereka lah. Jadi, saya petik kata-kata ni daripada Cikgu Ruth. Cikgu Ruth ni yang adalah trainer kami, yang mengajar kami tentang bagaimana kita nak menggunakan aplikasi My View Board ni, iaitu merupakan satu aplikasi yang hebat di mana guru boleh menggunakan sebagai alat untuk menulis. Okey, saya tunjuk cikgu sedikitlah tools ni. Nanti Cikgu Intan akan terangkan lebih lanjut dengan cikgu lah. Okey, dekat dalam paparan yang cikgu nampak ni, dia ada satu tools pen dekat bawah ni. Kalau cikgu boleh nampak, saya dah tekan kat bawah ni. Okey. Jadi dekat sini yang dikatakan boleh melukis, menconteng. So saya cuba conteng. Nampak situ. Dekat situ boleh conteng. Jadi saya rasa cikgu dah tahu kalau ada pen ni bukan setakat kita conteng, kita boleh tulis lah. Murid-murid boleh tulis. Jadi kalau siapa-siapa yang dah ada smartboard, dia gunakan aplikasi ni dan dengan smartboard dia jadi lagi sangat menarik lah. Macam saya hanya menggunakan LCD saja. LCD dengan laptop tu pun saya rasa dah menarik sangat. Tapi kalau cikgu dah ada smartboard, cikgu integrate dengan My View Board ni, lagi dia memang nampak canggih lah. Okey, seterusnya dia boleh melukis, menulis, macam kat sini ada tools untuk kita tulis yang mana ada teks. Kalau T ni adalah teks. Nanti Cikgu Intan akan terangkan lebih lanjut lagi lah. Okey, dan mengukur. Yang paling menarik tu dia boleh mengukur. Kalau mengukur ni dia biasanya melibatkan jangka lukis ke ataupun dia melibatkan pembaris. So kat dalam My View Board ni pun memang ada aplikasi yang mana, okey contohlah saya tunjuk cikgu secara ringkas saya ambil pen, kata contoh kan saya nak minta budak saya garis. Contohnya garis daripada fun pergi dekat my. Fun pergi dekat my. Okey, garisan tu tak lurus. Okey, tapi dengan My View Board ni, kita ada satu tools lagi, yang magic box ni yang mana dia akan sediakan pembaris supaya garisan tu lebih lurus. Jadi itu yang saya katakan sangat menarik kalau cikgu ada smartboard. Kalau cikgu tak ada pun tak apa, tapi dengan My View Board ni dia dah ada pembaris dia sendiri. So garisan tu akan jadi lurus lah. Okey. Katakan cikgu nak gunakan aktiviti nak buat hasilkan kandungan digital memadankan. So dia dah ada pembaris dia untuk digaris. Ataupun cikgu nak mengajar murid mengukur jarak daripada berapa ke berapa. Dia memang dah ada. Itu yang menariknya. Dan menjalankan aktiviti interaksi bersama murid ketika kelas online. Okey. Bermakna cikgu-cikgu boleh terus hands on ya. Macam Cikgu Intan katakan. Cuba tunjuk guna pembaris. Boleh. Itu nanti bahagian Cikgu Intan. Sebab sekarang saya baru nak pengenalan. Tak apa, sabar. Sekejap lagi kita akan tunjuk semua. Memang saya pun teruja jugalah bila ada pembaris dan dia yang paling saya kerap suka gunakan, saya suka gunakan dadu. Okay, biasanya dadu tu kita buat game, kita buat game dalam bentuk maujud kan. Lepas tu kita print ke contohnya game tu kita dah buat pakai Canva, kita print ataupun kita dah beli dadu siap. Kita baling, budak baling je dadu tu. Tapi dekat dalam My View Board ni dia memang dah ada dadu yang kita boleh edit dadu tu. Biasanya dadu ada 1 ke 6 dot kan. Tapi dalam My View Board ni, kita bukan hanya boleh gunakan dadu yang 1 ke 6 tu, kita boleh tukar dadu dia. Boleh letak macam-macam dekat dadu tu. Jadi, bila budak tekan, dia akan berpusing yang berbeza-beza. Okey? Jadi, cikgu-cikgu yang baru datang, sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Okey, kita dah baru ke sesi pengenalan tentang My View Board ni lah. Satu bahan yang visual, interaktif dan fun. So Cikgu Intan dah attachkan beberapa link sambil-sambil cikgu dengar perkongsian kami ni. Cikgu boleh join community yang mana nanti dekat dalam Facebook, community yang di Facebook tu ada banyak sesi perkongsian daripada guru-guru yang telah menggunakan My View Board. Dan saya pun baru tahu rakan pembentang saya, rakan yang akan sharing kejap lagi ni, rupanya dia dah buat dah, dia dah gunakan
gunakan My Viewboard ni masa PKP lagi, masa sesi PDPR. Saya pun baru tahu tahun ni dan ujung awal tahun ni. Jadi dalam masa tempoh beberapa bulan ni saya pun dah menghasilkan banyak, memang sangat menarik lah. Mudah sangat cikgu jangan risau. Kalau contohnya sebelum ni cikgu gunakan PowerPoint kan untuk aktiviti macam hasilkan bahan-bahan yang gerak-gerak tu apa semua kan. Tapi My Viewboard ni tak payah dah. Cikgu tak perlu letakkan animasi dan sebagainya. Dia memang kita dah boleh gerakkan. Kejap saya tengok soalan kejap. Apa soalan tadi? Saya ada, perlukan line tak semasa nak menggunakan My Viewboard nanti? Perlukan line Cikgu Audrey? Line masuk cikgu macam mana? Maksud cikgu ni online ke tak Okey, dia ada tools yang kita akan gunakan masa online. Dia boleh offline. Kalau katakan cikgu nak gunakan tools-tools tertentu yang perlu online, cikgu kena ada ni lah internet. Kalau tak dia boleh guna secara offline. Tak ada masalah. Okey, dan dia tapi biasalah dalam mana-mana tools ni dia memang ada lebih dan kurang. Tapi nanti cikgu tengok yang mana yang cikgu rasa kurang tu nanti cikgu akan nampak lah bila kita buat nanti. Okey, so saya pergi yang seterusnya. Okey. Okey, kelebihan menggunakan My Viewboard. Tadi cikgu-cikgu yang baru masuk saya dah tunjuk sedikit lah tools tadi. Macam nampak menarik. Tapi kalau cikgu nampak dekat paparan saya punya paparan laptop saya ni pun memang dah banyak. Okey, dah banyak tools dekat bawah tu. Okey, sambil dengar boleh sambil-sambil dengar ni kalau cikgu dah download dah dan sebab siapa-siapa yang dah join group Telegram saya, okey, saya dah minta cikgu download awal-awal. Bila cikgu download awal-awal, nanti cikgu boleh nampak benda tu. Okey, tapi siapa yang belum download tak apa. Kejap lagi saya akan tunjukkan macam mana cara cikgu nak download dan sebagainya. Siapa yang dah download dah boleh gunalah tools dekat bawah tu cikgu boleh tengok-tengok. Biasanya cikgu akan guna untuk yang pen gitu kan. Cikgu try lah conteng-conteng dulu. Kalau cikgu ada yang external yang untuk menconteng tu pun boleh cikgu sambung. Tapi pakai jari pun cikgu boleh lah gunakan untuk menconteng. Tapi kalau katakan cikgu nanti, cikgu nak buat bahan dengan murid tu, maksudnya perlukan murid menaip, kita ada tools yang berlainan. Kalau setakat pakai pen tu mungkin tulisan kita tak cantik kan. Kita dekat sini kita ada teks dan sebagainya. Okey, tu bahagian seterusnya dia bersama dengan Cikgu Intan kejap lagi. Okey, kenapa saya syorkan? Kenapa saya macam naklah sharing tentang My Viewboard ni? Sebab saya rasa yang pertama, okey, dia boleh digunakan secara offline ataupun online. Seterusnya memudahkan guru untuk menghasilkan kandungan pengajaran digital. Ya, betul. Saya bukan orang yang suka hasilkan bahan-bahan digital menggunakan PowerPoint ataupun saya dah gunakan PowerPoint, saya dah gunakan Powtoon. Okey, Quizizz tak termasuklah. Yang saya boleh share dekat YouTube. Tapi saya rasa beberapa aplikasi yang saya gunakan macam Canva tu, Canva mudah tapi kalau PowerPoint tu dia agak leceh sedikit sebab kita nak kena letak dia punya animasi tu banyak. Dan apa yang menyebabkan saya rasa dia terhad sebab budak saya hanya boleh tonton sahaja. Ataupun saya berhentikan video tu, lepas tu saya pancarkan dekat whiteboard saya, budak tulis. Tapi kalau dengan menggunakan My Viewboard ni, dia bukan macam lebih kepada kita hasilkan untuk kita sharing, kita letak kat YouTube, subscriber kita makin ramai ke tak. Tapi dia lebih kepada tools ataupun aplikasi yang dia two-way communication. Maksudnya cikgu buat, budak cikgu pun boleh guna. Bukan setakat budak tengok je. Tak, itu yang menyebabkan saya nak share benda ni supaya cikgu mendapat ilmunya. Okey, selain tu kelebihan My Viewboard ni, dia ada tools yang pelbagai. Macam saya dah terangkan tadi. Kemudian kanvasnya luas. Apa maksud kanvasnya luas tu? Okey, contohnya ini adalah paparan yang cikgu tengok saya dah hasilkan untuk slide yang ini. Tapi saya boleh katakanlah tak cukup, tak muat. Saya nak tambah lagi. Saya boleh gerakkan. Kejap Contoh, saya boleh gerakkan kanvas ni dia jadi ada ruang lagi. Saya rasa okey baru bergerak. Okey, dia ada ruang lagi. Ni baru 70%. Kalau katakan saya nak kecil lagi,
dia boleh kecil lagi. Jadi cikgu boleh tambah beberapa elemen-elemen dekat tepi-tepi ni lagi. Contohlah, katakan cikgu macam rasa tak cukup, ada benda cikgu nak tambah dekat dalam cikgu punya slide yang untuk ni lah, slide macam ni saya punya slide yang keempat. Okey, jadi saya boleh tambah yang dekat putih-putih ni, kanvas dia ni saya boleh tambah lain. Saya boleh gerakkan ke tepi. Macam contoh macam tu. Tapi kalau PowerPoint, dia tak boleh macam tu. Dia PowerPoint tu terhad. Cikgu kena kecil-kecil kan. Dia punya, contohnya teks, kena kecilkan teks. Lepas tu kena kecilkan clip art. Kena kecilkan apa-apalah. Sama juga macam Canva. Okey, tapi my viewboard ni yang saya suka dia, kanvas dia tu besar. So kita boleh gerakkan, kalau contohnya cikgu letak banyak-banyak dekat sini, cikgu rasa terkecil kan. Contohnya saya dah kecilkan ni. Okey, saya dah kecilkan ke 40%. Saya nak letak dekat tempat lain lagi. Yang putih-putih ni saya nak letak lagi info-info yang lain. Okey, katakan cikgu tak nak pakai info yang lain, cikgu nak pakai yang ini je, cikgu boleh besarkan balik. Itu. Katakan cikgu nak ambil yang belah sini, cikgu fokus yang ke putih ni. Contohnya yang putih ni ada kita letak tools lain lah, contoh Sambil tu saya terangkan sikit jugalah, nanti cikgu Intan akan terangkan full. Okay, contoh saya letak dekat sini yang petak ni. Okay, katakan saya tak nak guna yang petak tu. Saya pergi balik dekat sini. Saya tak nak dah. Saya contoh Okay, saya tak nak dah yang tu. Saya ambil sini balik. Tak ada masalah. So dia punya bahan ni, saya punya paparan lambat Okay, dia punya canvas ni sangat luas. Itu yang saya suka, my viewboard. Kemudian dia adalah aktiviti interaktif yang dapat membantu murid laksanakan aktiviti hands on, dan murid juga boleh self learning, okay, dan memang mesra pengguna lah. Mesra pengguna, aktiviti menyeluruh PDPC boleh dilaksanakan. Okay, maksudnya dekat dalam my viewboard ni lah kita boleh sediakan seindaksi, kita boleh masukkan aktiviti, saya ada masukkan gamifikasi. Tu budak saya suka. Okey, dia masukkan gamifikasi dan seterusnya kita boleh masukkan penutup. Macam kita buat quiz ke, soalan ke, apa ke sebagainya boleh. Kita boleh masukkan video. Okey, yang tu yang paling saya suka, dia boleh masukkan video, macam kita just drag je dia punya link masukkan dalam ni. Okey, dan merentas aras kemahiran murid. Macam saya cerita tadi lah, sesuai untuk murid sekolah rendah dan sekolah menengah. Okey, ada soalan tak sampai dekat sini? Cikgu Hayati ada soalan tak? Macam angkat tangan lagi tadi. Okey, kalau siapa-siapa ada soalan nanti kalau katakan nak type, cikgu type je dekat chat. Nanti cikgu Intan atau saya akan bacakan jugalah. Okey, next. Okay, macam mana cikgu nak download dan sign in? Okay, jadi kalau cikgu sekarang tengah buka laptop, cikgu masuk dekat Google, boleh ke slide PowerPoint nak masuk ke situ? Boleh cikgu, boleh. Nanti kalau cikgu Intan sempat, dia akan tunjukkan lah. Boleh. Saya pun dah masukkan. Tapi nota slide ada ke? Nota slide ni maksudnya nota yang kami tunjuk ni ke? Okey, nota slide ni kita tak ada nota, tapi nanti saya boleh berikan lah. Kita dah rekod. Kita dah rekod, nanti ada bahan-bahan lain jugalah yang kami akan berikan. Takut cikgu ada yang terlepas kan, mungkin ada cikgu yang baru masuk. Okey, yang baru masuk tu jangan risau yang dah terlepas yang sesi awal tadi. Saya pun baru ceritakan tentang pengenalan. Sekejap, saya baca soalan kejap. Ada soalan tadi. Okey, murid perlu download juga ke? Okey, tak perlu. Cikgu saja. Cikgu Intan dah tolong jawab. Tak perlu, cikgu sahaja. Okey. Okey, untuk kalau cikgu nak masuk dekat dalam My Viewboard ni, pergi dekat Google. Okey, pergi dekat Google. Okey, contoh ni dekat sini. Pergi dekat Google. Nampak? Saya dah besarkan paparan saya. Tadi paparan saya 100 je. Saya dah besarkan. Saya tak nak pergi yang warna merah tu. Okey. Cikgu pergi dekat Google, type My Viewboard. Kemudian cikgu ambil yang paling atas ni. Okey, saya cuba contek dekat sini. Ambil yang paling atas ni, My Viewboard. Cikgu masuk. Okey, ataupun kalau katakan cikgu nak install dekat telefon pun boleh, tak ada masalah.
Okay, pergi dekat, kalau untuk yang Android, pergi dekat Play Store lah. Pergi dekat Play Store, lepas tu cikgu boleh cari My Viewboard Whiteboard. Yang ini. Tu saya besarkan sikit. Okay, My Viewboard Whiteboard. Dia punya paparan sama macam ni. Dan cikgu boleh juga downloadkan My Viewboard Companion. Companion ni My Viewboard yang menggunakan pada Android ataupun iOS, maksudnya telefon cikgu lah. Dia lebih kepada macam uh, kita kita tak boleh edit dalam tu, tapi lebih kepada macam kita nak gerakkan kita punya slide ke, kita nak tunjuk dekat murid. Sebab tu saya kata saya prefer kalau cikgu gunakan laptop lah, lebih mudah. Lagi-lagi kalau laptop cikgu adalah laptop touchscreen. So cikgu boleh gunakan pen yang touchscreen tu untuk murid menulis, melukis ataupun tulis jawapan dan sebagainya lah, lebih mudah. Okey. Sambil-sambil tu kalau cikgu tengah buka laptop, apa kata cikgu terus download. Cikgu masuk dekat My View Board, saya tunjukkan paparan satu lagi. Okey. Kalau cikgu dah pergi dekat My View Board, nanti cikgu akan nampak yang ini. Ada soalan? Cikgu siapa? Ada soalan? Cikgu Radia ada soalan ke? Okey. Cikgu pergi dekat My View Board ni, kemudian nanti ada dekat atas ni sign in. Okey. Jadi cikgu masuk sign in. Sign in. Okey. Kalau cikgu dah masuk dekat sign in ni, nanti cikgu akan jumpa paparan yang macam ni. Okay, paparan yang sign in, untuk sign in. Sama macam dekat laptop, telefon. Dekat cikgu punya phone cikgu dia akan keluar samalah. So saya cadangkan cikgu sign in guna email yang cikgu selalu guna. Kalau cikgu nak pakai email MOE pun boleh. Kalau saya tak pakai email MOE. Saya pakai email biasa sebab saya aktif dengan email tu. So saya nak kalau ada apa-apa yang berkaitan dengan My View Board ni saya nak dapat update lah. So kalau macam saya suka sign in pakai Google. Jadi lebih mudah. So bila cikgu dah sign in, okay. Bila cikgu dah sign in, nanti cikgu akan pergi dekat sini balik. My View Board yang dekat sini balik. Cikgu pergi dekat tab yang download. Okay, dekat sini nanti cikgu nampak paparan untuk download. So kalau download, tengok kalau cikgu pakai yang Windows, cikgu download lah macam biasa. Okay, bila download nanti cikgu dapat yang macam ikon dekat bawah saya ni. Dia akan ada duduk dekat desktop cikgu. Bila cikgu dah download, cikgu install macam biasa, dia akan masuklah dekat desktop. So ikon dia macam dekat bawah ni ada awan, lepas tu ada pen tu. Itulah My View Board-nya. Okay. Sampai dekat sini ada soalan tak? Okay, saya rasa yang ni mudah je lah kita kita download macam biasa. Okay. Contoh kalau katakanlah cikgu dah download, sampai-sampai cikgu tu cikgu download tu dekat dalam bahagian My View Board ni nanti cikgu akan nampak ada bahagian community. Community ni nanti cikgu join. Bila cikgu masuk, cikgu memang automatik akan beradalah dalam community sebab cikgu dah sign in. Okay, nanti cikgu masuk dekat community tu, kami pun dah share link. Masuk dalam community tu nanti cikgu boleh tengok perkongsian cikgu-cikgu dari seluruh dunia lah. Maksudnya bukan Malaysia saja. Kita ada negara-negara lain pun yang menggunakan My View Board. Cikgu Intan dah share link lagi. Okay, jadi cikgu masuk community tu, kemudian nanti cikgu boleh tengok banyak perkongsian. Saya pun dah buat perkongsian menggunakan My View Board ni. Okay. Kita pergi next slide. Okay, sekejap Okay, ni contoh saya punya community lah. Community ni apa? Community ni dia macam Facebook lah. Okay, selalunya kita gunakan Facebook kan untuk kita share apa-apa ke info. Tapi kalau community ni, dia community untuk ViewSonic. Jadi macam saya baru menggunakan My View Board ni, jadi saya gunakanlah medium untuk community, educator community ni untuk kami buat perkongsian.
Okay, ni contohlah saya punya page. Biasa kalau siapa yang follow saya punya Facebook tu, dia tahulah Facebook Cikgu Nakuya memang share tentang yang pendidikan tu. Jadi ini community untuk ViewSonic. My Viewboard ni adalah satu aplikasi yang dibangunkan oleh ViewSonic. Jadi macam hari ni saya dah share dah dekat Facebook saya sebenarnya. Hari tu kami level graduate kami dapat bantal ViewSonic memang cantik. Kemudian kami sekarang berada di level wah, educator. Bila educator kami dah dapat pointer untuk kita touch smartboard ke yang panjang, adjustable. Okay, so jadi sangat menarik. So nanti memang ada satu berita baik yang mana bulan Januari nanti akan ada pentauliahan lagi lah macam kami. Mana cikgu-cikgu yang berminat, kita akan bimbing, kita akan bantu dan cikgu akan dapat jugalah sertifikat dan badge macam kami. Ini saya punya community, saya punya page community. Saya dah share, kalau macam tengok dekat atas ni kan yang belajar suku kata terung tu, itu adalah saya punya slide dari PowerPoint yang saya dah pernah buat. Yang ada muka saya kat tepi ni, yang belajar suku kata tu, itu memang saya dah buat dekat PowerPoint. Jadi saya tinggal copy and paste. Okay. Dalam masa yang sama, kalau kita copy and paste tu pun budak boleh conteng dekat PowerPoint kita. Biasa PowerPoint tu budak tak boleh conteng kan, kecuali cikgu paparkan dekat smart TV, smart board ataupun dekat cikgu punya papan putih, kemudian budak boleh conteng. Tapi dengan menggunakan My Viewboard ni, cikgu boleh panggil murid cikgu conteng dekat laptop ni. Ataupun kalau macam cikgu Intan, dia dah ada device yang dia budak tu boleh conteng dekat device tu. Jadi memang sangat menarik lah. Nanti Cikgu Intan akan ceritakan sebab dia dah bermula awal. Dia dah buat sharing dan rupanya dia dah dapat hadiah daripada ViewSonic ni. Okay, kalau cikgu tengok dekat bawah tu, kejap saya cuba besarkan. Okay, yang dekat bawah ni, sikit saya besarkan sikit lagi. Kalau cikgu nampak macam roda ni dia boleh berpusing. Okay, sekarang memang ada banyak roda yang dah dijual lah, roda-roda impian yang dijual di Shopee. Sebab ada cikgu yang memang rajin buat roda-roda besar kan untuk macam aktiviti permainan dengan murid. Tapi dengan menggunakan My Viewboard ni, kita boleh hasilkan roda tu secara digital. Jadi tak perlu lagi lah buat, kalau cikgu nak buatlah dia menarikkan besar. Tapi yang ini kita buat secara digital je, dia boleh pusing. So pusing tu kalau macam ni saya gunakan nombor. Jadi budak saya akan pusing. Saya cuba besarkan sikit Okay. Okay, okay, contoh murid saya akan tekan, roda tu akan berpusing. Contoh dia pergi dekat nombor 2, murid saya nanti akan tulis dekat nombor 2 tu jam. Okay, dia akan tulis lah JAM jam ataupun cara lain saya nak dia alihkan yang kotak warna merah tu. So lepas dia alihkan dia baca suku kata yang ada dekat situ. Tu yang menariknya roda ni, roda berpusing. Jadi roda ni kita boleh tentukan kita nak berapa. Kita yang macam ni saya ada 18. Kalau cikgu nak 3 pun boleh. Lepas tu roda tu kita boleh tulis. Nak tulis nama pun boleh. Nama budak pun boleh. Nak tulis suku kata ke dalam tu pun boleh. Nak tulis nombor pun boleh. Dan boleh tukar warna. Tak ada masalah. Itu yang menariknya tentang My Viewboard. Okay, jadi untuk sharing saya rasa, okay, satu lagi. Lepas tu saya buka lah kalau cikgu ada nak buat, nak tanya soalan. Okay. Ini adalah Facebook ViewSonic yang mana saya dah terangkan tadi. Cikgu Intan dah berikan link Facebook ViewSonic. Dekat dalam ViewSonic Interactive Classroom ni, kita ada ramailah setakat ni dah ada 2.3k members. Jadi, dekat dalam ni cikgu-cikgu yang telah menggunakan aplikasi MyViewBoard, dia akan buat sharing. Contoh macam ni saya dah buat sharing. Contoh saya buat bahan-bahan untuk murid permulaan saya untuk subjek Bahasa Melayu. Saya buat sharing macam ni. Tak perlu macam saya kata dekat situ tak perlu hyperlink. Just drag and drop. Nanti kita tengok
macam mana. Nanti di akhir nanti saya akan tunjukkan sedikit macam mana saya buat aktiviti murid boleh drag and drop. Okay. So jadi cikgu boleh join Facebook ViewSonic ni sebab kita ada macam-macam guru yang telah menghasilkan kandungan digital menggunakan MyViewBoard. Jadi cikgu boleh dapatkan idea nantilah. Dan yang menariknya kalau nanti cikgu berpeluang nak ikut pentauliahan macam kami ni, Cikgu Ruth dan beberapa cikgu lain lah nanti mungkin dia akan bersama-sama Cikgu Ruth. Dia buat sharing macam-macam. Contohnya kita buat aktiviti tersembunyi, kita main maze menggunakan MyViewBoard. Kalau cikgu nampak yang dekat bawah ni, yang contohnya ada rumput-rumput ni, budak saya boleh buang-buang rumput tu untuk dia cari gambar-gambar dalam tu. Okay, dan dah ada dah cikgu yang sekolah menengah dia gunakan MyViewBoard ni untuk sesi kimia, aktiviti kimia dan sebagainya. Okay, itu ya menariknya tentang MyViewBoard. Okay, untuk sesi yang pertama ni, cikgu-cikgu ada soalan tak? Saya tengok dulu. Kalau siapa-siapa nak berikan soalan, boleh type dekat chat ataupun boleh je kalau cikgu nak bersuara. Tak ada masalah. Roda tu buat sendiri ke dah ada dalam MyViewBoard? Roda tu kita yang create. Dia daripada satu, nanti sini dekat sini nanti cikgu Intan akan terangkan macam mana kita nak buat roda tu. Jadi dia bukan terus dah ada cikgu edit tapi dia daripada shape nanti kita bentuk. So nanti kita akan gerakkan dia lah. So ada soalan lagi tak? Sebelum saya serahkan kepada Cikgu Intan. Okay, tak ada. Sambil-sambil tu, cikgu yang baru datang. Okay, selamat datang. Kita dah selesai sesi pertama iaitu pengenalan tentang MyViewBoard. Lepas tu cara macam mana nak download. Kemudian cara macam mana nak sign in dan join community. Jadi yang penting cikgu join community ViewSonic. Lepas tu cikgu join jugalah Facebook ViewSonic. Okay. Saya serahkan kepada Cikgu Intan. Boleh Cikgu Intan? Boleh. Tadi saya punya kamera ni dia tak berfungsi pula kamera. Integrated. Sekarang dah okey. Saya pakai kamera dekat laptop. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua semua cikgu-cikgu lah yang join kita punya perkongsian pada malam ni. Okay, untuk sesi saya akan sharekan annotation yang ada di dalam MyViewBoard ni. Sekejap saya share screen. Okay, ini adalah MyViewBoard. Yang MyViewBoard ni dia all in one. Okay, dia ada annotator yang hebat lah ni yang berada di tepi ni. Okay, ini dinamakan main tools. Okay, main tools ni kita boleh, cikgu-cikgu boleh nampak tak, dengar ke apa ke saya ni. Sebab saya pakai sekarang ni. Sekejap saya check. Okay, yang main tools ni dia boleh bergerak kanan ke kiri ataupun atas ke bawah dia boleh bergerak ni macam ni. Kita pegang je dia punya ni, kita pegang je dia punya yang ada arrow 4 ni. Okay, dia boleh bergerak ke bawah, boleh bergerak ke atas. Dia 4 penjuru ni, atas, bawah dan kiri kanan lah. Okay, yang satu lagi ni
Okay, ini saya tengah gerakkan ni ialah floating tools. Okay, nanti saya akan terangkan satu persatu kegunaan main tools dan floating tools. Okay, untuk yang ni, ini adalah window. Okay, yang window ni kita boleh switch kepada luar daripada my viewboard punya papan. Macam sekarang saya dah switch kepada okay, saya dah switch keluar tadi. Okay, saya masuk balik, kita tekan kat window tu, dia pergi keluar. Jadi macam kalau kita nak guna kat luar, contoh macam kita nak guna dekat kita punya desktop, dia dah ada kat luar sini. Dia ada kat luar kat sini, dia ada kat desktop sekarang ni. Okay, kita boleh guna, kita tekan saja. Ni ada mouse dan kita boleh tulis dekat atas ni terus. Ataupun kalau kita ada macam live worksheet, live worksheet kan kita boleh tulis dekat atas tu. Okay, kita boleh check dekat ni. Okay, sekarang ni kita kena padam dulu. Sekejap saya back sebab saya onkan dia punya pen. Saya back balik. Jadi kita kena, ni walaupun dia kat luar, kita pegang mouse ni. Okay, pegang mouse ni, jadi kita boleh pergilah dekat mana yang kita nak ni. Okay, contoh Canva kan ada worksheet kan. Okay, kita boleh guna. Okay, ataupun live worksheet. Okay, sekejap ya. Okay, ni contoh live worksheet yang kita boleh guna. Jadi tak semestinya kita terhad kita punya annotator ni untuk dalam kita punya my viewboard saja. Sebab mungkin masa kita dekat dalam papan whiteboard kita, kita mungkin nak tunjukkan kat luar, nak tunjukkan kita punya YouTube ke, okay, terus kita gunakan apa annotator ni, terus kita gunakan marker pen yang ada kat sini, nak gunakan magic box ataupun nak guna lukis terus kotak ni dekat atas papan kita yang tempat lain lah. Okay, kita boleh gunakan kat tempat lain. Okay, pen semualah. Okay, itu yang saya nak tunjukkan, dia boleh switch tu yang atas ni. Okay, kalau kita nak masuk balik, kita tekan pen ni balik. Okay, sekarang kita dah masuk balik kat dalam kita punya viewboard. Okay, yang ni, okay, ini tak ada apa-apa sangat lah. Ni untuk wireless presentation. Yang untuk yang ketiga ni ialah untuk kita screenshot dengan screen records. Okay, kita boleh tengok kat sini. Kita boleh screenshot untuk entire screen. Contoh kalau kita dapat gambar mana-mana kita nak screenshot ke. Contoh saya punya YouTube ni. Okay, ini kita pergi keluar lah sekejap. Keluar sekejap, kita bawa dia keluar sekejap. Kita screenshot lah. Kita screenshot dia. Okay, nak entire screen ke ataupun kita nak freehand ke. Freehand ni kalau dia bentuk dia tak empat segi sangat, kita boleh gunakan freehand screenshot ni. Ataupun kita screenshot a rectangle area. Dia ada certain rectangle area. Yang ni adalah untuk screen recorder. Dalam tutorial saya dekat dalam YouTube, saya ada sharekan macam mana untuk record, cara record screen menggunakan my viewboard. Yang ni untuk audio recording. Okay, cikgu boleh screenshot macam ni. Dia akan screenshotkan untuk satu ni lah, satu screen lah. Okay, sekarang dia dah screenshot, dia dah masuk. Tadi saya screenshot kat luar kan. Okay, dia dah masukkan dekat dalam kita punya viewboard. Kita nanti kita gunakan ada satu lagi tools untuk kita crop mana yang kita shoot tadi tu, mana yang kita nak sahaja. Okay, yang ni ialah adorning, nama dia adorning tools. Ni untuk kita crop yang mana kita nak sahaja. Okay, kita nak, ini saya bagi contoh kalau cikgu nak cropkan worksheet ke ataupun gambar pun boleh. Okay, ini screenshot.
Okay, ni kita crop lah. Cikgu boleh crop. Ni, kadang-kadang dia ni. Crop. Mana yang kita nak saja. Lepas tu kita tekan okay. Okay, kalau kita tak nak atas ni, kita boleh buka page baru. Kat sini ada, kita boleh buka kat sini. Ada nombor kat sini dekat floating tools ni. Okay, kita boleh tekan new ni. Okay, kita addkan slide baru. Okay, tadi yang ni, kita boleh pergi balik. Kalau kita dah tershoot kat sini, kita boleh copy paste saja. Okay, yang ni kita boleh padam. Cikgu boleh try untuk buat sama-sama supaya cikgu faham apa yang kita belajar hari ni. Okay, dia sekarang dia pergi dekat sini. Okay, dia pergi kat page yang mana kita nak. Kalau tak pun kita boleh create satu new macam slide barulah ataupun kita buka satu page baru untuk kita masukkan apa sahaja yang kita nak masukkan dekat dalam kita punya viewboard ni. Okay. Okay, saya tunjukkan ni Okay, ni screenshot. Okay, yang ni tadilah yang saya gunakan. Yang ni arrow ni, kita boleh gerakkan dia ke kanan, ke kiri. Kita boleh gerakkan dia ke atas, ke bawah. Okay, sekejap. Okay, boleh pergi ke atas, ke bawah yang kita punya ni kalau kita tak nak gerak pun, kita tekan je pergilah ke kanan ke kiri yang macam tu. Kalau kita pergi bawa dia ke atas tadi, kita tekan sekali, dia akan pergi ke bawah. Okay, sekarang ni kalau kita drag ke bawah, kita tekan sekali dia akan pergi ni lah. Kalau tak kita boleh drag saja dia boleh. Okay, yang sebelah arrow ni, okay, yang sebelah arrow ni kita untuk open kita punya dokumen ataupun apa sahaja dokumen kita dalam bentuk apa, nak buka new canvas ke ataupun kita nak open kita punya file. Okay, kalau kita open file, kita punya ni dia tak boleh buka dua session sekaligus melainkan online atau offline. Secara website ataupun sekarang online melalui kita punya window. Okay, sekarang ni kita tak boleh nak buka Okay, kita cancel dulu. Sekarang kita ni, ini adalah kita open kat sini. Okay, kita save apa yang kita dah buat. Okay, kita punya BBM yang kita dah buat, kita boleh save. Kalau kita dah pernah buat lah. Okay, kita boleh save saja, kita nak edit ke apa. Yang ni save as macam biasa kalau kita buat Word ke PowerPoint ke macam tu juga. Okay, ni kita export. Ini kita boleh export juga. Okay, kita boleh export lesson note kita dalam bentuk apa sahaja Okay, desktop, dalam desktop ni okay, kita boleh ni boleh tengok yang ni ada ni file PDF. Kita boleh masukkan file PDF. Kita tengoklah sini. Kalau kita nak PDF, kita boleh masukkan PDF. Kalau PNG, dia akan masuk file PNG. Okay, JPEG, PPTX. Okay. Kalau lepas tu kita boleh pilih tick ni. Kita pilih tekanlah ni dia punya file name ni. Okay. Kita tak nak tunjukkan yang tu. Saya nak tunjukkan dia punya cara je. Import dengan export tu cikgu boleh explore nanti. Sebab ini saya nak terangkan dia punya tools saja dulu. Okay, yang menarik, yang paling menarik sekali ialah yang ni. Okay, yang ni dikenali sebagai magic box. Okay, macam Cikgu Kuya tadi kata magic box. Kita boleh buat kita punya BBM macam-macam bentuk. Okay, dalam magic box ni macam-macam ada. Okay, sekejap saya share dia punya slide untuk magic box ni. Okay, ini adalah panel panel untuk kita tengok kat mana page yang kita nak pergi ataupun ini kita boleh scrollkan macam kita buka PowerPoint kan. Okay, lepas tu kita boleh buka untuk semua macam ni. Kita boleh buka untuk semua dan kita pilih ataupun kita klik satu untuk kita delete, kita tak nak guna pun boleh.
ataupun kita terus klik kat mana kita nak pergi lepas ni. Okey, dalam magic box ni, okey, ni antara yang paling menarik dalam magic box ni. Sebenarnya banyak lagi dalam magic box ni. Okey, contoh dalam magic box ni saya tekan. Sekejap Okey, dalam magic box ni, ini adalah file. File ni daripada kita punya OneDrive boleh, daripada kita punya Google Drive. Okey, ni file. Ni dalam magic box Okey, ni file. File kita dalam bentuk apa saja yang saya sebut tadi lah. PDF boleh, PPT. Okey, sebelah file ni adalah sticky note. Okey, sticky note ni kita boleh drag saja. Okey, kita boleh tekan kat sticky note. Sorry, saya kena tekan sticky note dulu. Tekan sticky note, warna apa kita nak. Kita boleh letak nota. Okey, ni sticky note lah. Okey, sticky note ni kita boleh letak nota ataupun arahan kepada murid kita. Apa sajalah kita nak letak kat sini. Okey, kalau tak nak kita buang saja. Okay, saya tekan balik magic box ni. Yang paling menarik inilah. Okey, tools ni ni bukan untuk maths saja. Memang dia akan dia kata maths tools, tapi kebanyakan cikgu yang kita gunakan, yang cikgu yang bina BBM, okay, yang dikongsikan dalam Facebook ataupun dalam kita punya community, banyak menggunakan tools-tools ni. Maknanya kita ada jaringan, maknanya kombinasi menggunakan tools matematik dalam bahasa Melayu. Contoh macam dadu ni kan ada nombor kan, macam stem lah kan, kita gunakan dadu dalam menggunakan mencari perkataan contoh. Okey, yang pembaris ni mungkin kita boleh gunakan dekat dalam bahasa Melayu juga, dalam sains. Okey, yang jangka lukis, kalkulator, yang ni ada kompas, okey, yang ni ada kita punya boleh grid okay, untuk XY ni. Okey, ni ada kanta. Ni lampu ni nanti kita tengok. Yang ni dalam bahasa Melayu dia bidai ni. Ini untuk yang sekolah menengah, ada untuk operasi matematik lah. Okey, saya akan go through satu-satu. Ini antara 15 alat yang digunakan lah. Okey, contohnya timer yang saya tunjukkan tadi, 2 timer ni. Okey, timer dengan stopwatch. Kalau timer ni biasa kita akan tentukan. Contoh macam kita nak tentukan, okey, awak ada masa dalam 10 minit untuk jawab soalan ni. Okey, kalau kita jawab bagi kuis ke kat murid-murid ataupun murid menjawab peperiksaan, dia lebih nampak kan, kita paparkan depan slide, kita boleh letak timer ni. Okey, timer ni bila kita tekan play je, dia akan ni lah, countdown lah. Okey, dan kita boleh stop ataupun dia akan stop sendiri. Yang timer ni kita boleh edit. Kita boleh edit. Ini dalam 10 minit kan. Okey, kita boleh edit dan kita boleh reset balik. Untuk stopwatch ni macam kita ni lah. Stopwatch ni macam kita jogging ke pergi mana ke, nak tentukan kita punya masa ni lah. Kadang-kadang kita nak tentukan masa murid membuat satu-satu kuis ataupun membuat satu karangan ke apa ke yang kita ni, kita boleh ni sekejap Okey, dan kita boleh stop dan kita boleh reset balik. Okey, ni ada muka jam kat sini. Okey, ni adalah timer dengan, okey, ni macam yang Cikgu Naku yang cakap tadi. Yang inilah pembaris. Pembaris, okey. Okey, kita boleh gerakkan ikut
mengikut ni kita boleh besarkan, kecilkan, ada calculator, ada protector. Okey, sekejap saya tunjukkan. Okey, ni ni jangka lukis. Okey, jangka lukis pun Cikgu ada. Intan, Aha. Cikgu Intan. Cuba Ah, tunjuk pembaris tu kalau murid garis. Sebab tadi ada yang tanya kan. Sekejap saya nak buka page baru. Jadi biar Okey. nampak kan. Okey. Saya nak bukakan page baru biar dia nampak macam mana digunakan pembaris tu. Okay, kalau cikgu nak buka page baru, tekan page yang kat mana cikgu nak ni. Lepas tu kita buka lah page baru kat bawah dia ke. Kita insert new page. Okay, kadang-kadang dia masuk atas, kadang-kadang dia pergi bawah. Okay, di bawah ni Okay, saya nak tunjukkan macam mana pembaris tu digunakan. Sekejap, kita tekan. Okay. Kita tekan yang ketiga ni. Kita tarik dia keluar. Yang pembaris ni, kita bawa dia keluar. Okay. Dia bawa keluar. Sekarang ni kita nak gunakan pen warna apa, terserah kita lah. Kat sini kita boleh double click dan kita pilih. Okay, tak payah pegang pembaris tu. Pembaris tu dah memang dia dah lurus. Dia tak bergerak pun. Okay, dia terus akan garis lurus. Okay, kalau kita nak gerakkan pembaris ujung ke ataupun macam ni ke, dia akan garis lagi. Okay, jadi tak payahlah susah kita nak menggaris, nak cari pembaris kayu yang dekat sekolah tu kan. Kita nak garis kat whiteboard kan. Boleh tunjuk terus kat murid cara menggaris. Okay, kita boleh panjangkan atau pendek. Cikgu Intan, biasanya saya pun buat macam tu juga. Kalau sebelum ni, saya pancarkan je dekat whiteboard tu. Masa sebelum pakai my viewboard ni lah. So saya pancar je dekat whiteboard saya. Saya ambil pembaris panjang tu, so saya suruh budak garis. Ataupun dia garis je lah macam tu. Memang tak cantik lah. Kita dah ada pembaris. Kita tak payah pegang pembaris tu pun. Betul. Pembaris tak payah pegang. Kita gerakkan secara digital je. Kalau ni kita gerakkan mouse kita je. Lepas tu ikutlah kita ni nak buat macam mana, jadi cantumkan. Bagi dia buat tiga segi ke apa kan. Kalau kita nak ajar dia orang buat melukis ke apa, boleh juga gunakan pembaris ni. Jadi dia tak bergerak pun, kita tak perlu risau dia tak bergerak. Kita just gerakkan dia ujung atas atau muka bawah. Ataupun kita boleh nak pendekkan, nak 10 cm ke. Okay, ni 11 cm. Pembaris kita yang tentukan. Kalau besar sangat kita pendekkan sikit, kalau panjang sangat kita ni. Okay, ni sampai 11 cm. Pembaris saya tak bercantum ni. Okay, pembaris ni. Okay, sekejap saya punya pembaris ni tak nak cantum pula. Sekejap saya offkan ni. Tak apa Cikgu Intan, mungkin yang ni basic, nanti cikgu-cikgu lain boleh explore lah sebab seperti yang Cikgu Intan katakan tadi, memang dekat yang tools yang ni memang sangat menarik, dia ada macam-macam. Tadi saya pun dah sentuh tentang dadu, mungkin Cikgu Intan boleh tunjuk sikit dadu tu sebab kalau untuk sekolah menengah, sekolah rendah, dadu tu memang budak saya sukalah kalau saya dah try. Dan mungkin sekolah menengah pun boleh menarik perhatian juga. Cuba Cikgu Intan sharekan dadu ke kalau dapat?
Sekejap. Dia kenapa tak nak ni? Sekejap, saya stop sekejap. Dia macam loading sekejap. Okay, untuk cikgu-cikgu yang baru masuk, saya dah sharekan beberapa link sambil Cikgu Intan nak refresh balik my viewboard. Saya dah sharekan link untuk menyertai educator community untuk ViewSonic. Kemudian link Facebook. Okay, siapa yang belum download boleh download. Kemudian saya dah sharekan link penyertaan untuk sijil. Jadi cikgu-cikgu yang masih berada dalam ni, mungkin cikgu-cikgu yang dah terlepas nanti saya akan share lagi balik. Okay, kita dah sharekan link untuk sijil penyertaan. Nanti dia akan auto generate lah sijil untuk cikgu. Okay, jadi jangan lupa untuk isi sijil untuk penyertaan ni sebab bukan senang kan nak dapat. Dan nanti selepas kita buat sharing ni untuk cikgu-cikgu yang dah terlepas tadi, kita akan buat recording. Kita tengah pun buat recording. Saya akan sharekan, Cikgu Intan pun akan sharekan balik dekat dalam grup Telegram. Dan selepas ni nanti kalau katakan cikgu nak lebih pemahaman, Cikgu saya Batul akan buat perkongsian lagi pada bulan Disember. Okey, dan seterusnya nanti kita akan ada beberapa sharing daripada cikgu-cikgu yang lain. Kami akan sharekan juga untuk membantu memberi pendedahan kepada cikgu. So, Cikgu Intan boleh teruskan dengan dadu ni. Yang menarik ni saya suka sangat dadu. Okey, dadu ni dadu ni kita bukan guna untuk matematik saja kan. Dadu ni kan nombor kan. Sampai 6 saja. Tapi dadu ni kita boleh gunakan untuk kita punya subjek apa sajalah, bahasa Melayu, sains, apa sahaja. Dan bukan nombor saja kita boleh masukkan. Kita boleh masukkan gambar juga. Tapi hari ni kita tak kongsikan macam mana cara-caranya. Jadi cikgu-cikgu nanti teruskan bersama kami. Kita akan bermula satu bulan ni, cikgu-cikgu lain akan bermula dengan PLC, berkongsi tentang My Viewboard, inovasi yang kita akan kongsikan bagaimana membuat BBM menggunakan My Viewboard. Jadi kat dalam dadu ni bukan nombor je yang kita nampak. Biasa kita nampak nombor macam ni kan. Kita pun boleh masukkan gambar. Jadi murid-murid boleh teka. Gambar ni juga kita boleh masukkan. Contoh cikgu ajar tentang sains, mungkin tentang benda hidup. Benda hidup. Jadi gambar apa yang berhenti tu kita boleh suruh murid tulis ataupun kita dah ada perkataan, kita boleh minta murid drag and drop kat situ lah. Okey, yang ni mungkin pasal sains kan ada sensory learning. Contoh macam ni kita boleh untuk rasa ke, hidu ke, dengar, okey, melihat dengan mata ataupun kita sentuh ataupun macam manalah. Okey, untuk sains lah. Kalau untuk matematik kita boleh guna nombor. Boleh juga kita masukkan gambar yang kita dah buat. Kalau soalan, contoh soalan matematik, contoh 4 tambah 3 kita masukkan gambar, kita masukkan dalam dadu tu. Murid jawab. Okey. Selain daripada tu, kita dalam bahasa Melayu macam contoh pemulihan khas, kita masukkan perkataan bertema lah. Contoh perkataan KB-KB. Dia akan jumpa gambar KB-KB je lah dalam ni. Macam ni limau rasa masam kan, macam ni. Okey, ini macam biasa sains lah. Okey, kalau KB-KB biasanya buku, kayu. Okey, 6 gambar tu kita masukkan lah. Okey, ini adalah dadu. Macam saya suka, cikgu Nakuya pun suka. Kita akan masukkan kat sini. Ini adalah dia punya bentangan lah. Kita punya dadu tu. Ini adalah bernombor dan ini adalah bergambar. Okey, selain daripada tu yang saya beritahu tadi ada protector kita boleh guna sama macam pembaris tadi, kita boleh gerakkan, kita boleh buat lengkungan, okey, ataupun kita guna jangka lukis. Kita boleh guna jangka lukis tu mengikut sudut ataupun mengikut kita punya lengkungan tu banyak mana yang kita nak. Tu ada cara dia juga. Okey, untuk gambar ni saya nak sentuh sikit. Ini saya tak masukkan lah sebab kalau ni panjang lagi kita boleh besarkan.
Gambar ni kita boleh besarkan. Ini nampak kecil kan, kita boleh besarkan. Yang ni kita boleh besarkan sebab yang dekat sini. Kalau kita tekan yang ni, kita tekan yang arrow ni, ini adalah untuk kita besarkan, maximize, minimizekan gambar. Okay. Apa saja gambar yang kita masukkan lah. Kalau dadu ni nak besarkan boleh juga. Boleh juga besarkan dadu ni. Okay. Cuma dia ni lah. Background ni pun kita boleh ubah supaya dia jadi dadu ni jadi macam tak ada background, PNG lah. Jadi dadu tu kita boleh ubah. Ada cara dia. Okay, kita sekarang minimizekan sebab kita nak tunjukkan apa yang tools-tools yang ada di dalam MyViewBoard ni. Okay, dekat dalam Magic Box, okay, selain daripada mathematic tools tu, yang kita boleh combine dengan apa-apa juga subjek, kita ada widget. Okay. Sekejap kalau kita boleh buka kat sini. Widget dia ada sediakan kat situ. Cikgu-cikgu boleh explore kat MyViewBoard tu. Tekan je, pilih je. Yang dia sediakan kat situ adalah corporate dengan education. Untuk education tu ada 3 ke 4 macam tu. Kita boleh pilih je dalam tu macam-macam gambar ataupun gambar yang boleh ni. Okey, saya contoh. Okey, ni your online widget. Okay, sekejap saya kena padam ni sebab banyak sangat window. Okay, ni gambar, cikgu boleh masukkan gambar. Okay, image, kita boleh search gambar apa saja yang kita nak, kita boleh drag kan, kita masukkan dekat dalam kita punya page ataupun slide MyViewBoard ni. Line apa yang line YouTube ataupun apa link di YouTube kita boleh masukkan. Ini pula kamera. Kamera ni kita boleh pilih lah sama ada kita nak pakai integrated camera dekat kita punya laptop ataupun external camera. Ni kita boleh pilih. Yang ni YouTube. Ini ada dekat kita punya Magic Box, gambar. Kita boleh search saja, kita pilih kat sini, kita search saja gambar, dia akan tolong carikan gambar apa yang kita nak. Okay, dan kita boleh drag. Okay, ini adalah online widget. Kalau kita boleh buka. Okay, ni saya beritahu tadi ada cooperation dengan education. Yang education ni, sekejap saya buka page baru supaya lebih jelas. Sebab kalau kita nak share untuk buat BBM memang tak ni, sebab kita nak terangkan pasal benda-benda yang ada dalam MyViewBoard ni pun banyak benda yang kita nak terangkan satu-satu. Contoh yang macam saya beritahu tadi ialah online widget. Okay, contoh yang saya pilih ni animals. Okay, cikgu-cikgu yang ajar BM boleh pakai, cikgu-cikgu yang ajar sains boleh guna, cikgu-cikgu yang ajar bahasa Arab, apa saja subjek boleh guna. Okay, contoh saya masukkan kat sini, cikgu boleh double click ataupun cikgu boleh drag and drop. Okay, dia akan keluar lah. Kalau kita pilih lain dia akan keluar lah. Ataupun roster ke, mouse ke. Sekejap saya tengok. Boleh. Okay, dia keluar kat situ. Okay. Ni sekarang saya punya. Okay, kita boleh pilih. Sekejap, dia duduk kat sudut pula Okay, sekarang saya nak alihkan dia. Ini gunakan tangan ni. Kita guna tangan, kita bawa dia ke sini. Okay, kita boleh maximizekan tangan ni. Okay, kita boleh bunyikan dia, pilih. Sebab benda tu akan menarik. Cikgu-cikgu boleh dengar bunyi Lepas tu dia ada 2 lah function, sama ada dia nak bunyi ataupun kita tidur je. Okay. Ada banyak lagi binatang, dia punya function lain-lain macam kalau lumba tu dia boleh lompat. Okay. Ada yang beruang lah, dia boleh main tutup mata lah apa. Memang seronok lah untuk murid-murid kita. Kadang-kadang bukan murid je seronok.
Cikgu pun seronok juga. Okay, bunyi. Okay, lepas tu kalau kita tak nak guna, kita just pangkas saja. Okay, ni kat Magic Box Ni online widget lah. Ni adalah kalau kita bagi kerja kat murid, kita boleh throw apa saja soalan yang kita paparkan dekat dalam kita punya canvas ni, kita boleh throw dekat murid. Murid kita boleh dapatlah soalan tu dan dia akan reply. Okay, tak perlu install MyViewBoard, dia ada cara macam mana dia nak throw balik. Okay, yang ni pula kita boleh create a quiz and interact with participant. Okay, semualah. Ini kita tanya soalan dan kita akan hantar dekat student. Okay, ni limit ni one answer for one student. Okay, ni adalah contoh kita punya soalan quiz. Apa saja soalan dan murid kita akan jawab sini. Okay. Okay. Lepas tu kita tak guna, kita padam je, pangkar. Oh, dia keluar balik. Okay. Okay, rasanya dekat Magic Box ni, ni ada polls. Okay, polls tu kita boleh tanya soalan, boleh kita buat undian lah. Okay, yang ni pula adalah embedded browsers. Apa saja ni lah. Browser biasanya education daripada MyViewBoard lah yang dia automatically keluar sini. Kat sini macam-macam benda kita boleh cari. Subjek apa sahaja, sains, matematik. Kita boleh pilih daripada mana-mana website kat sini. Okay. ChatGPT pun ada kat sini. Okay, ni bookmarks yang dia dah sediakan. Okay, yang tadi ni saya dah tunjukkan, ni Infinite Canvas Overview. Kita boleh besarkan, sekarang besar ni 170, kita boleh kecilkan lagi. Ni yang bergerak-gerak ni. Kita boleh gerak, bila kita tekan tu kita boleh gerak. Jadi sebab satu canvas mungkin tak cukup untuk kita ceritakan semua. Kita akan bawa ke sana, ke sini, ke tepi, ke kanan, ke kiri semua. Okay, yang ni adalah pen. Kita double klik saja, pen ni macam-macam pen ada kat sini. Okay, ni adalah marker. Ni ada brush. Ni ada highlighter. Okay, ni laser pen. Laser pen ni fungsi dia, kalau cikgu tulis, lepas cikgu tulis yang kedua, laser pen yang pertama tadi dia terpadam. Itu gunanya laser pen. Okay, laser pen ni nampak, kita tulis yang pertama. Okay, tulis yang pertama. Okay, kita tulis yang pertama, kita akan tulis kedua, dia terpadam. Jadi laser pen ni ni lah. Kalau kita main dengan budak, maksudnya nak tahu apa kita suruh teka kan, dia orang boleh guna laser pen lah. Okay, ni AI. AI ni kat sini, apa sahaja yang kita lukis dia akan keluar. Okay, apa sahaja yang kita lukis, ni tengok, kita lukis ni je, dia akan suggestkan kita macam-macam. AI kan, kita lukis, apa contoh, sekejap saya back. Ni AI pen. Kita lukislah macam budak-budak kita lukis. Nanti dia akan suggestkan kita. Ini kita pakai jari je. Okay, dia akan suggest. Jadi kita akan pilih daripada AI pen apa yang lebih tepat yang kita boleh gunakan. Kalau tak ada, kita back balik. Okay. Maknanya kalau ni, contoh kalau ni memang kita nak guna bunga lah. So, kita boleh gunalah AI pen tu. Itu guna function AI pen. Okay, ini pula adalah stiker. Okay, cikgu pilih ni banyak-banyak stiker ada. Kita boleh keluarkan stiker tu. Ataupun cikgu tak nak lukis banyak-banyak kan. Kita boleh pilih, so budak kira. Macam-macam ni lah. Ni boleh buat kiraan 5 ke. Lepas tu cikgu tekan pen balik.
Tekan tambah kat sini, lepas tu bagi sama dengan suhu budak kira berapa jawapan dia. Okay, itu adalah stiker. Stiker pen yang ni adalah ni lah. Cikgu boleh sekejap yang ni tak cantik. Okay, ni contoh yang ni lah. Contoh cikgu ada tulis perkataan ataupun gambar apa-apa, kita nak suruh budak-budak kita nak suruh dia tengok, suruh dia padamkan ni nanti untuk dapatkan apa perkataan yang di belakang gambar ni. Ni macam Candy Crush punya gambar lah. Kan? Okay, selepas stiker tadi, yang ni kita boleh pilih. Cikgu boleh pilih gambar-gambar apa saja, ni macam background lah. Magic Line Pen nama dia. Okay, dia akan ni lah. Okay, sekarang. Okay, sampai pen ni kalau ada masalah cikgu boleh tanya terus Saya nak guna pen sekarang. Okay. Dan sekarang saya nak guna pemadam. Pen tadi dah habis sampai kita punya magic pen ni. Pemadam ni ada 3 jenis. Okay, sama ada kita nak padam sikit je, tak nak padam semua. Boleh sini. Tak nak guna ni, kita padam sikit-sikit. Yang kedua ni, okay, kita nak clear semua display ke ataupun macam mana? Sorry, saya nak padam. Okay, display, okay, clear stroke. Ataupun kita padam je semua. Okay. Selepas pemadam ialah bentuk shapes. Kita double klik shapes ni, kita boleh pilih warna. Kita boleh pilih shapes apa kita nak guna. Okay. Ini adalah bilangan penjuru Kalau dia tulis 3 maknanya di penjuru dia ada 3. Yang 4 ni semua Okay, saya nak ambil bulatan. Okay, dia akan keluar terus bulatan tu dengan siap ukuran dia. Okay, yang ni lah yang tadi tu kita boleh ni sekejap sorry, saya kena klik balik. Okay, bila dah dapat shapes ni, saya kena tekan ni balik untuk dapatkan adorning menu ni. Okay, kalau nak jadikan dia Wheel of Fortune, kita kena pilih segmen ni. Sama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh saya pilih 8, dia akan keluar 8. Okay, then kita klik balik untuk kita pilih nak masuk warna lain-lain pun boleh. Okay. Lepas tu ada cara je lah kalau kita nak ambil tarik satu-satu. Okay, saya nak tunjukkan ni je. Lepas tu kalau kita pilih yang tu tadi sebab kita pilih yang ni sebab apa dia bergerak yang ni. Sekejap tersalah gerak pula. Dia tak select. Okay, cikgu boleh select guna cikgu punya mouse. Boleh pilih. Ataupun cikgu double klik dia akan keluar. Macam kita select tadi dia akan keluar lah adorning menu tu. Ataupun adorning tools nama dia akan keluar lah. Nanti bila kita tekan yang macam button Wheel of Fortune tu dia akan gerak. Kalau kita dia select satu piece ni tadi, dia akan gerak satu piece je lah. Okay, kita kena select semua ni untuk digerakkan ni. Gerakkan untuk semua. Okay, sekejap saya pilih. Okay. Okay, pilih yang macam ni dia akan gerak lah. Ini pun boleh masukkan huruf gambar semua.
Okay, dah cukup untuk shapes. Nanti cikgu boleh explore shapes. Shapes ni macam-macam ada. Shapes yang kita boleh pilih, yang cikgu nak ajar hexagon ke, nonagon, octagon, semua ada kat sini. Okay. Sekarang saya nak buang yang ni. Saya nak buang semua. Okay, saya nak pilih yang ni pula. Ni ada dua options sama ada kita nak hands free, free hand. Free hands ataupun kita nak type. Okay, kalau inilah dia akan berubah. Dan kita akan double klik, dia akan tulis kat sini. Nampak tak yang ni? Okay, yang ni kalau kita nak ubah dia punya perkataan, ubah warna, ubah dia punya fonts, kita kena select dulu. Ni kita boleh besarkan juga. Ni saya je saya tulis. Okay, kita boleh boldkan, kita boleh italic, kita boleh underline. Ni cikgu ni ya. Boleh underline. Okay, kita, pastikan dia kita highlight dulu Ini satu lagi dekat text editor ni, kita boleh dia boleh sebut perkataan yang kita tulis. Okay, kalau kita ajar karangan ataupun kita ajar subjek membaca, ini baru satu perkataan, dia akan saya. Okay, dia akan sebut balik perkataan yang kita tulis. Okay, dia ada dua saja option, lelaki dan perempuan. Nanti cikgu boleh, kita akan ajar macam mana nak ni. Okay, biasanya kalau dekat Microsoft Bing kan ada juga immersive reader. Okay, kalau kita tulis ni, kita boldkan perkataan, okay, dia akan sebut balik sini Okay, yang ni pula ubah kita punya font. Yang ni kita keluarkan kita punya keyboard. Okay, untuk text editor. Okay, cukup kot untuk text editor. Yang ni semua pun tahu, yang ni ada undo button ataupun kita boleh gunakan Ctrl Z. Yang ni redo. Okay, apa yang kita dah buat, kita nak guna balik. Kita dah terpadam tadi, kita boleh redo ataupun kat sini Ctrl Y. Okay, dah habis untuk main tools. Yang ni saya nak beralih kepada kita punya floating tools. Okay, yang ni sekarang yang saya gunakan ini adalah prepare mode. Okay, prepare mode maknanya apa yang saya nak buat untuk murid, saya buat dulu. Selepas tu baru saya present mode. Okay, ini adalah floating tools. Kita pilih present mode, dia automatically dia akan keluar ni, dia akan keluar sebagai inilah full screen. Tak ada dah pangkah tu, tak ada kan kat atas, full screen. Kalau kita nak back balik kepada kita punya prepare mode untuk kita tulis, jadi kita kena tekan sini. Okay, switch. Nampak lagi bila tekan dekat sini, kita arahkan dekat sini gambar dia, switch between present and prepare modes, ataupun kita boleh tekan kita punya short key F11. Okay, kita boleh tekan F11, dia akan ni. Okay, screenshot pula. Okay, kalau ni untuk prepare mode, maknanya kita nak sediakan apa-apa saja BBM sebelum kita nak share kepada murid, kita dalam prepare mode. Ni gambar dia macam ni. Kalau kita share screen, murid kita boleh tengok, murid kita boleh menulis apa dan semua yang kita share tadi untuk murid kita nak menulis, kita boleh kepada prepare modes. Okay, ni paste from your clipboard. Boleh kita paste juga daripada clipboard kita untuk kita punya canvas. Okay, ni yang tadi saya tunjuk tadi, panel yang tadi saya tunjukkan. Kalau kita tekan sini, dia akan keluar.
yang keluar macam kita punya PowerPoint tu, kita boleh scroll up, scroll down dan kita boleh pilih yang ni untuk buka semua sekali. Okay, dan kita pilih kita boleh jump up kan, kita boleh pergi mana saja yang kita nak pergi. Lepas tu kita pangkah balik kalau kita tak nak guna. Ini untuk kita tambah slide, boleh je dekat sini. Okay, ni live caption, dia akan keluar captions kita. Dan ni ada setting dia, ni ada, dia akan keluarlah application yang kita guna tadi. Sekejap yang ni dia ada lagi, saya pangkah. Okay, ni dia boleh berada dekat kita punya canvas ni di mana-mana saja kita nak. Contoh dia tutup kita punya ni kan atas ni mengganggu, kita boleh letak je ke tepi. Letak ke tepi, ke bawah, ke atas, ke tengah, ke kanan, ke kiri. Okay. Rasanya untuk annotator dah habis untuk saya. Harap-harap cikgu boleh faham sambil cikgu boleh hands on buat apa yang saya dah terang satu persatu secara basic lah. Okay, lepas tu kita barulah go through kepada cara buat BBM. Untuk malam ni kalau cara buat BBM tu, satu BBM tu dia habis masa 1 jam 2 jam pun tak apa-apa. Okay. Cikgu Nakuya nak share tu BBM yang kita pernah buat. Boleh je Cikgu Intan. Okey. Selesai untuk bahagian Cikgu Intan. Memang sangat menarik lah. Saya pun yang dah guna My View Board ni, bila dengar penjelasan Cikgu Intan, saya rasa macam memang ada lagi yang saya rasa yang saya pun nak explore. Jadi untuk cikgu-cikgu yang macam rasa macam mana nak buat ni, macam mana nak buat ni. Okay, kami memang sediakan lagi platform. Group tu kita akan kekalkan lagi, tak ada masalah. Nanti kami akan share lagi sebab kita ada beberapa lagi perkongsian daripada cikgu-cikgu lain yang kami akan share juga dekat dalam group tu supaya cikgu-cikgu dapat juga melihat perkongsian lain yang bagaimana mereka menghasilkan bahan-bahan untuk PDP mereka. Contohnya mereka menghasilkan dadu, kemudian menghasilkan jangka lukis dan sebagainya. Okey. Saya nak share sedikit. Inilah contoh bahan yang saya gunakan. Sebab kalau seperti yang saya terangkan tadi, kalau menggunakan PowerPoint lah contohnya kan, yang paling mudah kan. Biasanya cikgu akan kena letakkan macam link ke ataupun animation dekat situ. Tapi kalau dengan menggunakan My View Board, saya cuma hanya gunakan shape. Tadi Cikgu Intan ada terangkan kan cara menggunakan shape tadi. Kemudian letakkan dengan teks tu, saya masukkan gambar. Cara saya masukkan gambar, yang pertama mungkin boleh guna yang magic box tu, tapi saya biasanya ambil Google saja. Dari Google saya terus drag. Okay, kejap lagi saya tunjukkan. Okay, saya tunjukkan secara ringkas lah. Okay, contohnya ni burung. Jadi yang ni saya dah test lah dengan murid saya. Saya dah ada dadu dekat bawah ni. Jadi murid akan datang depan cakap, okay, jom kita tengok awak dapat nombor berapa. Dia akan tekan lah. Tekan dekat dadu ni. Saya dah tukar warna dadu tadi kan. Okay, dapat nombor 5. Jadi dekat dalam gambar ni, nombor 5 ada beberapa gambar lah nombor 5. Yang pertama, cacing. Lepas tu sotong. So dia boleh bebas dia nak pilih cacing ke dia nak pilih sotong. Jadi katakan dia pilih cacing. So dia ambil perkataan yang cacing ni, dia akan drag, lepas tu dia drop dekat kotak yang saya sediakan. Jadi sangat mudah lah. So kita tak payah lagi nak satu nak letak animasi dekat sini, satu nak letak animation ni, nak letak animation ni, nak letak animation. Susah. Jadi cikgu buat satu je tapak. Contohnya cikgu buat burung, lepas tu cikgu boleh copy paste dan cikgu boleh tukar dia punya perkataan-perkataan lain. Itulah yang saya suka sangat My View Board ni. Okey, ni contoh yang pertama. Yang seterusnya dekat saya punya tapak yang sama ni, saya buat saya buat gamifikasi. Okey, yang ni pun budak saya dah guna. Saya tak sangka pula menarik, tapi saya pun bercadang nak cetak lah. Okey, contoh dadu tadi saya gunakan nombor. Sekarang dadu saya ni saya gunakan perkataan. Saya kata kanan ke kiri. Contohlah dekat bawah sini ada buah murid. Maksudnya buah untuk dia giliran lah.
Jadi dia pilih biru. Contoh biru permulaan dia dekat jerung kan. Kanan, kalau ke kanan tak ada. Jadi dia akan gerakkan dadu tu lagi, tekan dadu tu lagi. So dia akan gerak ke kiri. So saya tolong jalankan lah. Boleh juga cikgu minta murid cikgu gerakkan dia punya buah tu. So yang biru ni adalah pergi dekat burung. Jadi burung saya minta dah dia je. Burung. Okey, nanti kumpulan lain ataupun murid lain tekan lagi. So kalau katakan diam tak boleh bergerak. Jadi dia akan jalan-jalankan dia punya buah ni sampai dia pergi dapat ke taman. Saya gunakan konsep macam Minecraft lah. Minecraft kan kita ada masuk coding. Coding dia suruh gerak ke depan, gerak ke belakang, macam tu. Tapi saya gunakan idea daripada Minecraft tu. So saya gunakan integrasi dengan dadu. Okay, saya tunjuk satu lagi. Saya buat ni sekejap je cikgu, dalam rasanya 2 jam tak sampai. Saya buatlah. Yang ini yang biasa. Yang ini cuma saya letak dekat sini, kemudian murid akan mengeja lah. So saya akan besarkan. Kita boleh juga buat macam lampu suluh. Daripada yang gelap, kita suluhkan supaya perkataan tu murid boleh baca. Tapi sebenarnya untuk cikgu belajar, cara-cara menghasilkan PPM yang begitu, dia ada proses. Untuk malam ni, kami lebih kepada pendedahan aplikasi MyViewBoard. Tapi jangan risau, pada bulan Januari nanti kita akan bantu juga kalau cikgu-cikgu yang berminat untuk mendalami lebih dalam dengan MyViewBoard ni, kita memang akan bantu cikgu secara percuma lah. Dan cikgu Ruth Ling lah, dia akan banyak memberikan pendedahan tentang MyViewBoard ni. Saya tunjukkan cikgu lagi beberapa Yang ini adalah saya gunakan saya punya inovasi dalam MyViewBoard. Okay. Dan saya tunjuk. Satu lagi, kejap lagi saya nak tunjuk macam mana masukkan gambar daripada Google. Mudah je. Okay. Yang kalau cikgu nampak hotel ni, Homas, Hotel Matematik ni, tu daripada PDF. Saya screenshot, saya copy, saya paste masuk dekat sini. Jadi yang gambar kanak-kanak ni semua dari Google. So sebab saya nak mengajar murid saya matematik menggunakan inovasi saya lah. Jadi saya masukkan gambar-gambar. Kemudian nanti bila dia garis untuk sesuai padan, ni yang saya cerita tadi. Kalau katakan kita berikan soalan, lepas tu ambillah pembaris. Ambil pembaris, gariskan. Dekat bawah ni kan Cikgu Intan tadi dah terangkan tentang pembaris tadi. Jadi dia akan garis. Mana jawapan tu? Senang je. So dalam masa yang sama dekat sini pun ada ruang untuk sebenarnya murid menulis jawapan secara berkumpulan. Macam ni. Okay. Dia akan ada beberapa partition. Jadi katakanlah cikgu ada smartboard. Dekat sekolah cikgu ada smartboard. So cikgu boleh minta lah murid kumpulan A tulis jawapan. Contoh cikgu beri soalan. Soalan ataupun cikgu suruh murid tu kelompokkan. Cikgu bolehlah minta murid tu tulis dekat sini. Tulis. Pakai pen ke apa semua dan sebagainya. Ni murid kumpulan B. Ni murid kumpulan C. Macam tu. Jadi itulah MyViewBoard ni sangat menarik dan kenapa kami nak kongsikan kepada cikgu sebab bukan sahaja murid pemulihan ke murid prasekolah ke tapi murid sekolah menengah pun boleh gunakan. Cuma cikgu kena banyak explore dan cikgu boleh masukkan PDF cikgu. Contohnya cikgu dah buat set soalan. Contohnya untuk yang ulang kaji SPM. Cikgu masukkan set soalan cikgu tu, copy paste dan boleh buat perbincangan dalam MyViewBoard ni. Senang. So saya tunjuk kejap macam mana kalau cara mudah untuk nak masukkan gambar daripada Google. Sebab tadi yang Cikgu Intan dah terangkan cara kita masukkan gambar daripada Magic Box kan. Tu cara yang pertama. Cara yang lain, cara yang mudah, kita pergi kanvas yang kosong ni. Kemudian saya pergi dekat Google. Okay. Dekat Google ni saya pergilah Google dulu. So saya nak ambil mana-mana clip art nanti lagi. Katakan saya nak ambil elephant lah. Elephant clip art.
Atau katakan cikgu ada dapat set soalan matematik ke dekat Google, cikgu dapat dalam bentuk image kan. So cikgu dari gambar ni saya pilih gambar elephant yang montel ni, saya letak dekat sini. Saya drag je, lagi mudah. Nanti dia akan keluarlah dekat sini. Yang ini saya punya internet lambat sikit. Okay. Kita boleh ambil juga yang search image tu. Image dekat search image yang dekat dalam magic box tu kan. Kita boleh Pun cari boleh juga. Ataupun cara lain kita drag je. Yang ni mana dia hilang dah, tak termasuk pula. Dia dah balik hutan dah ni. Dia dah masuk lambat. Dah nampak dah. So boleh besarkan. Jadi bolehlah, ni baru dah dia nak termasuk. Okay. So sangat mudah lah kan Cikgu Intan? Lagi mudah. Okay. Untuk hari ni saya buka dulu lah sebelum kita saya harap cikgu-cikgu dah dapat dah link untuk CJ penyertaan. Jangan terlepas siapa yang baru masuk, kalau cikgu belum dapat, cikgu maklumkan sebelum saya selesaikan ni. Kita perkongsian ni sangat menarik. Cikgu Najwa kata sangat menarik, berminat untuk belajar lagi. Cikgu Nur Azira pula tanya, dalam MyViewBoard ni ada pilihan font tak? Atau boleh ke kita guna install font jenis tulisan yang kita nak? Dalam MyViewBoard ni ada pilihan tulisan yang dia dah beri tadi. Cikgu Intan dah tunjuk tadi sebenarnya. Okey, tapi kalau untuk install, Cikgu Intan saya rasa, tapi saya rasa macam ada, saya rasa saya ada perasan warnan. Dia apa benda yang kita ada dekat dalam laptop kita ada lah sebenarnya. Maksudnya kalau kita dah install dia ada lah kan. Itulah tu. Jadi dah menjawab soalan Cikgu Nur Azira tadi. Ada soalan lagi tak? Sangat best. Cikgu ada nak tanya lagi sebelum kita Cikgu ada nak soalan lagi? Boleh je buka mic ataupun boleh terus type kat sini pun boleh juga. Sebab kita tak nak secara formal, biasa santai je tanya soalan biar cikgu faham. Sesi pengenalan ni je pun nak makan masa sampai hampir 2 jam kita target 1 jam setengah tapi pun ni kan banyak sebenarnya. MyViewBoard boleh save. Okay. Lupa tadi kita nak terangkan. MyViewBoard ni dia save dalam bentuk OLAF. Okay, contoh saya share kejap. Okay, contoh kalau macam ni, kita dah siap bahan kita. Okay, tadi yang saya tunjuk sikit lah yang nak tukar font. Dekat paparan yang cikgu nampak ni, ada text editor, ada anak panah ke bawah tu. So dekat situlah cikgu boleh tukar, cikgu nak font apa. Ada banyak. Macam seperti yang Cikgu Intan terangkan tadi, apa yang ada dekat dalam komputer cikgu itulah yang ada. So memang banyak. Macam saya memang saya install banyak, so banyaklah. Saya memang ada banyak font. Okay. Kemudian kalau macam ni, bila kita save, kita tekan yang folder ni, kemudian kita pergi save as. Okay, carilah dekat mana yang cikgu nak save. Dia akan dapat dalam bentuk ni, OLF file ni. So itulah, dia bukan image tapi dia OLF file. Dalam bentuk macam tu. So dia macam bentuk untuk PowerPoint lah. Dia ada bentuk dia tersendiri. Macam tu. Okay. Setakat ni yang itulah. Ada soalan lain? Okay, kalau tak ada soalan lain, saya harap cikgu-cikgu yang penting cikgu-cikgu dah tahu pengenalan tentang MyViewBoard. Tools dia apa, dah boleh mula cikgu gunakan sebab tools dia ada banyak, sangat menarik sebab saya rasa seolah-olah macam saya ada
smartboard pula. Cumanya saya pancar je lah. Belum ada. Moga-moga ada rezeki kan ada smartboard. Okay, seterusnya untuk nanti siapa-siapa yang terlepas, yang baru masuk, kita akan ada sharing yang kedua untuk tim kami iaitu pada bulan Disember dengan Cikgu Saibatul, ataupun cara lain kami akan berikan recording ni dan kita akan berikan juga beberapa bahan lain untuk cikgu explore lagi tentang My View Board ni. Okay, dan nanti pada bermula 1 hari bulan ya Cikgu Intan? 1 hari bulan, minggu depan, hari Jumaat pukul 8 malam, kita ada sharing session. Dia akan sharekan dalam Facebook, mungkin dah share kot dalam Facebook kita punya My View Board. Link nanti untuk perkongsian PLC sijil disediakan. Betul. Dan kami pun nanti akan bantu share juga dalam grup Telegram untuk memudahkan cikgu lah melihat apa yang telah dihasilkan oleh cikgu-cikgu lain supaya cikgu lebih nampak macam mana nak hasilkan bahan PDP yang menarik. Itu yang kedua. Yang seterusnya bermula Januari nanti akan ada juga sekali lagi batch yang kedua untuk pensijilan untuk ViewSonic Educator ni, education. Jadi cikgu boleh memulai dengan batch graduate. Macam kami dah berada di batch educator yang mana kami sedang menjalani untuk ke expert. Jadi setiap sijil batch yang cikgu melepasi akan dapat hadiah lah, gift daripada ViewSonic, dan dia pun akan ada kontes-kontes yang menarik. Macam Cikgu Intan sendiri dia dah dapat apa Cikgu Intan? Cikgu Intan dah dapat apa Cikgu Intan? Okey, saya nak tunjukkan ni. Dalam saya punya YouTube saya ada sharekan bahan yang saya dapat ni. Ni adalah digital pen display. Ni masa saya share masa PKP tu, Januari. Saya pun tak nampak Nampak. Digital pen display. Sekejap, saya pen dia. Ni pen ViewSonic. Ni bukan masa memula ViewSonic ni lah. Saya dapat masa bulan Januari tahun 2021. Saya first sharing. Sebenarnya saya barang ViewSonic tu desktop extender je. Lepas tu saya share. Saya dapat dia punya link, saya share. Ada dia punya ViewSonic punya team, dia message saya dekat Messenger. Saya ingatkan scammer tu, saya beritahu dia bagi alamat semua kan. Dia tanya saya apa yang saya gunakan untuk saya mengajar murid-murid masa time PDPR lah. Masa tu saya tengah guna Surface. Saya tak beritahu lah, saya cuma guna macam saya kata saya guna pen untuk ni lah. Dia nak bagi. Saya tengok harga ni digital pen display, cikgu boleh cari. Dia punya model 1330, harga dia hampir lebih. Saya dapat percuma. Itu rezeki saya lah masa tahun 2021. Selepas tu saya tak ada tip untuk buat benda ni, sharing ni lah. Sebab saya tak explore sangat My View Board, sebab masa tu saya buat benda lain, join IU pula buat benda lain. Saya simpan je. Lepas tu sekarang saya masuk balik, saya dah dapat graduate masa tu. Saya masuk balik untuk ni lah, untuk dapatkan graduate bersama. Sebab kita bila kita ada cikgu baru ni kan, bila cikgu barulah kita nak buat. Bila kita ada cikgu apa-apa pun mesti kita berguru. Kalau tak ada guru memanglah kita akan hayat macam tu. Macam tu lah, apa-apa pun. Tu yang lepas tu saya tertinggal macam tu lah. Tapi ini masih saya ni lah, saya dapat ni, saya dapat cawan mark, saya dapat mark masa tahun 2021 tu. Lagi lah. Lepas tu yang untuk graduate ni, yang menariknya bukan cikgu dapat gift saja, cikgu dapat langganan My View Board ni 3 bulan dan dia akan extend 6 bulan dan seterusnya. Tahun 2021 tu kita dapat langganan, dia bagi percuma premium account tu memang best lah, dapat banyak account. Lepas tu dapat interaktif ni, masa saya dah share dengan murid-murid saya macam mana guna board, saya guna online saja. Ada My View Board online, saya share record screen, saya sharekan video dekat murid, apa-apa sajalah sheet saya share dekat ni lah. Tu saya tak explore sangat. Sekarang saya guru balik,
dengan Cikgu Ruth, cara menggunakan lebih mendalam lagi lah, dan banyak features baru yang telah diupdate dan sekarang version yang baru juga. Nanti bila cikgu install dekat desktop, dia akan tanya cikgu nak update ke tidak. Kalau kita punya desktop dia sesuai, kita boleh update. Kalau tak ada, cikgu hold dia dulu, simpan dia dulu. Okey. Itu pun dah memadai semua yang kita dah langgan. Okay, yang cikgu langgan tu ada yang macam aku tanya tadi kan, yang AI yang melanggan saja. Tahu langgan harga boleh tahan jugalah sebab $2 kan. Tapi bila cikgu ambil kita dapat extend kita langganan. Kita bermula 3 bulan, dia akan bagi lagi selain kita dapat gift tu, kita dapat langganan juga. Okey, menarik, sangat menarik. Saya pun sendiri, saya baru dapat bantal, sebab kita semua dapat bantal kan Cikgu Intan. Bantal daripada ViewSonic, lepas tu kita dapat pointer. Pointer tu memang sesuai lah siapa yang ada laptop touchscreen, lepas tu yang ada device macam Cikgu Intan dapat tu, ataupun dia ada smartboard, daripada jauh pun boleh tunjuk, daripada jauh pun boleh tulis panjang. Tak tahu berapa panjang dia kan Cikgu Intan, panjang boleh, dia adjustable kan. Tapi memang kukuh lah kan, itu kan besi kan. Dia besi. Memang menarik lah. Dia ada daripada MyViewBot dan kita join community tu memang best kita lah. dapat ilmu, dapat juga gift. Tu yang menariknya. So cikgu jangan left dulu dalam group tu sebab kami akan cuba bantulah. Okay, untuk malam ni terima kasih banyak-banyak atas kesudian cikgu-cikgu hadir. Jangan lupa sekali lagi isi Google Form tu, nanti akan terus dapat sijil. Gunakan email yang cikgu aktif. Okay, kalau siapa yang ada masalah, bagi tahu kepada kami. Okay, kita sesi bergambar dulu sedikit boleh? Ada tak cikgu yang boleh buka kamera? Kita sesi bergambar.